Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kita buka kitab baru iaitu 99 usul dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesah hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jilid 1 Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Jadi dia baru buat sejilid sampai ke 40 usul dah. Baru 40 usul. Kena paling kurang 2 jilid dah. Jadi sekarang ni usul ke kitab ni sampai ke 40 usul dah. Okey, mula kita pergi muka surat pertama ni muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafana. 99 usul dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Sistem riwayat dan dirayah dalam pengajian hadis. Secara kasar dapat dikatakan bahawa seluruh pengajian dan pengkajian hadis itu tersimpan dalam dua sistem yang unik, yang canggih, yang hebat, yang pernah dipersembahkan oleh manusia dalam dunia ilmu pengetahuan. Itu sistem pertama, sistem riwayah. Yang kedua, sistem dirayah. Okay, sistem riwayat ni apa benda ni sistem riwayat ni? Sistem riwayat ni. Sebenarnya pemakaian sistem riwayah dalam penilaian satu fakta adalah khususiyah. Ciri-ciri khusus yang merupakan keistimewaan umat Islam. Tidak ada pada umat-umat yang lain selain pada Islam. Agama lain ke, umat lain ke, tak ada dah. Jadi sistemnya hebat ni sistem riwayah yang ada dalam Islam. Ibn Hazm berkata, naqlu thiqati 'an thiqati yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'attisali khassallahu bihi al-muslimina duna sa'iril milali wa amma ma'al irsali wal i'dali fayujadu fi kathir min al-yahudi walakin la yaqrabuna fihi min Musa qurbana min Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal yaqifuna bihaythu yakunu bainahum wa baina Musa aktsaru min 30 asran. Bermaksud nukilan orang yang dipercayai daripada orang yang dipercayai dengan bersambung-sambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang Islam sahaja, tidak kepada penganut agama lain. Dia kata khassallahu bihil muslimin duna sa'iril milali dia. Tidak pada agama-agama lain, penganut agama lain. Nukilah secara irsal dan idal ni. Irsal ni contoh cara tak sambung putus ni. Idal apa putus? Boleh didapati dengan banyak sekali di kalangan orang Yahudi Nasrani. Jadi putus tak sambung dan banyak benar lah Yahudi Nasrani. Cuma Yahudi tidak hampir kepada Nabi Musa AS sehampirnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana jarak nukilan mereka daripada Nabi Musa AS ialah lebih daripada 30 abad. Masa tu pun 30 abad 3000 dah. 30 tahun pisah Nabi Musa dah. Jadi dia pun jauh sangat tu, jadi hilang. Tak boleh nak buat lah sistem riwayah ni. Islam boleh buat lagi dah. Rujuk Tadrib Ar-Rawi jilid 2 muka surat 159. Ini kata-kata apa dia? Ibn Hazm lah. Lagi lepas tu Hafiz Abu Ali Jayani Al-Jayani berkata, khassallahu ta'ala hadhihi al-ummah bi thalathati asya'a lam yu'tiha min qablaha al-isnad wal ansab wal i'rab. Bermaksud Allah SWT telah mengistimewakan umat ini, yakni umat Muhammad SAW, dengan 3 perkara yang tidak pernah dikurniakan pada orang-orang sebelumnya, iaitu isnad, ansab dan i'rab. Tadrib Ar-Rawi jilid 2 muka surat 105 dah. Isnad ni sanad lah dah. Ansab lah keturunan dia, jaga keturunan ni. Ada nasab keturunan ni kuat lah. Boleh tentu siapa dia keturunan mana dah. Kita Melayu kurang jugalah. Tapi kalau orang Habib ke apa dah keturunan tertentu tu, dia jaga Syed ke apa dah. Jaga boleh royak titih baris tu siapa ke mana-mana dah. Siapa ke Nabi ke siapa ke mana ke. Itu ada sanad dia, ada insab dia. Yang ketiga ni i'rab. I'rab ni baca Quran betul, baris betul. Baca kitab. Cara baca kitab maknanya boleh berubah dengan cara tertentu. Jadi dia banyak kaedah-kaedah menyebabkan terjaganya bahasa Arab dan terjaganya Al-Quran dan terjaganya sumber agama, termasuklah hadis ni. Itu kelebihannya. Tadrib Ar-Rawi jilid 2 muka surat 105. Kepentingan sistem riwayat ini juga dapat dilihat pada kata-kata ulama salaf dari kalangan tabi'in. seperti Abdullah bin Al-Mubarak, Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i dan lain-lain.
Abdullah bin Al-Mubarak berkata, al-isnadu minad din, walau la isnadu laqala man syaa ma syaa. Bermaksud isnad itu sebahagian daripada agama. Jikalau tidak ada isnad, nescaya akan berkata siapa sahaja apa yang dia mahu. Sahih Muslim jilid 1 muka 87. Al-isnadu minad din, walau la isnadu laqala man syaa ma syaa. Ini suhulah ni dalam orang ngaji hadis ni sebut semua kan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-isnadu silahul mu'min. Bermaksud isnad itu senjata orang mukmin. Al-isnadu silahul mu'min. Tadrib Rawi jilid 2 muka 105. Al-Azai pula berkata, la yartafi'al ilmu illa bi irtifa'il isnad. Bermaksud ilmu tidak akan hilang melainkan dengan hilangnya sistem isnad riwayat. Muqaddimah At-Tamhid jilid 1 muka 15. Jadi kalau tak cara sanad pakai beri ijazah ni. Amal tertentu tanpa syarat sanad amalnya tu, maka dia hilanglah ilmu dah. Okey, hakikat ini diakui juga oleh pengkaji buku Muslim dari kalangan orientalis barat sekalipun . Gainbal penulis artikel Al-Hadis dalam Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah jilid 7 muka 335 menyatakan kekagumannya terhadap sumbangan telah diberikan oleh ulama Islam dalam memastikan kesahihan hadis Nabi mereka. Beliau juga berkata suatu hadis itu tidak dikira sahih pada pandangan orang Islam kecuali bila silsilah isnadnya berterusan tanpa terputus. Silsilah itu pula terbentuk daripada peribadi yang boleh dipercayai riwayat mereka dah. Jadi tak ada dalam agama lain dah. Kajian terhadap isnad membuatkan ulama Islam yakin tentang perkara ini. Mereka bukan sahaja menyelidik nama-nama perawi dan latar belakang perawi untuk mengetahui zaman mereka hidup, keadaan perekonomian dan persekitaran hidup mereka, selain daripada perhubungan mereka dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Siapa yang tok guru, siapa yang anak murid, duduk belajar mana, hidup mana. Bahkan mereka juga memastikan kualiti seorang tokoh hadis tersebut dengan menguji kebenaran dan kedustaannya di samping ketelitian dan amanah mereka dalam menukilkan matan-matan teks-teks. Teks-teks untuk dihukum siapakah di antara perawi-perawi itu yang boleh dipercayai riwayatnya. Dairatul Ma'arif jilid 7 muka 335 dipetik daripada Ilmu Rijal Al-Hadis karya Profesor Dr. Taqiyuddin An-Nadwi Al-Mazahiri. Profesor Dr. Taqiyuddin An-Nadwi Al-Mazahiri. Sesungguhnya kalangan ulama mutaqaddimin tidak memberi penghargaan yang secukupnya kepada sebuah kitab melainkan jika perawi kitab itu seorang thiqah, dhabit lagi adil, di samping membaca pula kitab itu di hadapan pengarang, atau seorang perawi itu mempunyai isnad sanad yang muttasil, yang bersambung-sambung dan membaca kitab itu dan menerimanya daripada guru-gurunya secara berterusan sampai kepada pengarangnya sendiri. Lihat Profesor Dr. Taqiyuddin An-Nadwi Al-Mazahiri Ilmu Rijal Al-Hadis muka 3. Ini bukan kitab hadis saja dah, bahkan kitab-kitab ilmu lain, ilmu cabai-cabai ilmu agama yang lain pun dah. Fiqh gapo ya ada sanad je dah. Sebab apa nak jaga, maksudnya diserahkan kitab tu dengan segala isi kandungannya kepada orang yang bertanggungjawab daripada satu generasi kepada generasi yang lain . Hadis-hadis lagi lah. Hak lain, kitab yang lain pun begitu juga. Yang terpengaruh dengan sistem hadis ini menyebabkan mereka guna macam sistem sanad jugalah. Terima sanad kitab ke apa dah. Ijazah negara pada istilah-istilah dia yang tertentu dalam meriwayatkan hadis ataupun meriwayatkan kitab sendiri pada sanad dia. Oleh sebab itu ada setengah kata Asy'ariyah dah. Asy'ariyah kalau nak sungguh bodoh, hak ada sanad kuat lagi kira dak. Kitab Ibanah an Usul Adyanah lah, Maqalat Islamin dah. Lepas tu Risalah ila Ahli Saghar ke gapo pula. Kitab-kitab itu ada sanad dah. Betul-betul sampai kepada Abu Hasan Asy'ari. Tiba buku itu tidak dijadikan tonggak utama dalam pemahaman Asy'ariyah mutaakhir ini . Jadi seolah nak tinggal, tak secara dah. Sedangkan kalau mazhab Syi'i ada lagi kitab ilmu dah. Dan anak murid dia paling rapat tu Mukhtasar Al-Muzanni tu dah. Mungkin anak murid besar dia tu jadikan tonggak dalam pengembangan mazhab lah. Jadi tetap dekat rapat lah. Dah. Lepas tu kitab asal ilmu tu, kitab risalah ke memang siapa memang dipercayai dah. Kitab ilmu ke apa. Kalau begitu kan, kitab Asy'ariyah pun bahasa Asy'ari tu sepatutnya pakai dah. Tiba-tiba kenapa untuk cara langsung ni dia ambil kitab mutaakhir ni. Tak apalah, tu ceritanya tentang kitab lah.
Hadis ke kitab gitu dah. Pemakaian sistem riwayat itu adalah satu perkara yang dianjurkan oleh Al-Quran sendirinya. Al-Quran sendiri suruh kita ni guna sistem riwayat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu firman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Bermaksud wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa sesuatu berita, maka hendaklah kamu selidiki dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang sebenar yang menyebabkan kamu menyesal di atas perbuatan kamu. Surah Al-Hujurat ayat ke-6. Jadi selidik ni selidik berita ni, tengok orang tu. Kalau satu berita you cek menit lah, dia ni betul kau berlawak kau dah, logik kau yang nampak dah. Dia pernah logik kau dia pernah mengaji sana dah, dia ambil kau apa dah. Jadi kita kena ada kaedah lah, kritik perawi tu dah. Jadi kalau seorang cerita sama hadis Nabi, kena cek seorang lah nak siapa ke Nabi dah. Jadi ini adalah dasar kepada sistem riwayat. Ayat Quran tersebutlah surah Al-Hujurat ayat ke-6 dah. Begitu juga Allah SWT firman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Maksudnya dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Umat Muhammad lah layak mengajar masyarakatnya. Dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang menerangkan kebenaran perbuatan kamu dia. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang kau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, sebelum menghadap kiblat Kaabah nah, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikuti Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah petunjuk hidayah, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi sebenarnya dalam orang ahli kitab ni tahu dah. Nah, antara tanda Nabi akhir zaman Nabi Muhammad ialah perubahan kiblat. Jadi benda tu sebenarnya ada. Jadi dia mereka tak masuk Islam juga kerana kesombongan lah. Salah satu tanda lah. Banyak lagi tanda-tanda kenabian Muhammad. Satu perkara dah. Jadi nak uji orang beriman atau munafik, sekarang lagi dah. Dah jadi dua perkara lah. Kita kata lebih kurang tentang maksud perubahan tujuan dah lah. Hikmah di sebalik peralihan kiblat daripada Baitul Maqdis ke menghadap ke Kaabah, ke Mekah, ke Kaabah nah. Kita apalah dah. Generasi pertama yang dimasukkan dengan kata kamu di sini ialah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata dikaja'alnakum ummatan wasatan. Jadi umat wasata tu siapa dia? Ialah sahabat nah. Pencapaian umat Islam dalam bidang riwayat atau isnad ini telah melahirkan perpustakaan yang besar yang memuatkan buku-buku yang ada kaitannya dengan sistem riwayat atau isnad seperti ilmu mustalah hadis, ilmu rijal hadis, al-jarh wa ta'dil dan segala pecahan-pecahannya. Okey, sistem riwayat usul dan keistimewaannya. Sistem riwayat mempunyai kepertalian rapat dengan sistem riwayat. Ini kritik mata hadis nah. Dan begitu tidak semestinya apa yang terima dalam sistem riwayat itu akan terima terus dalam riwayat. Begitu juga sebaliknya, tidak semestinya sesuatu yang terima menurut sistem riwayat akan bertepatan pula dengan sistem riwayat. Kita tengoklah, kena tengok pada mana. Tidak semestinya serupa dah. Kada riwayat hadis tu kalau kira palsu dah. Dari segi sanad berat benar. Dari segi itulah, tapi dari segi makna dia ada kebenaran. Jadi kena tengoklah. Nak akad setan mana, nak doa setan mana palsu. Jadi ada banyaklah keadaan ilmu hadis ni. Bagaimana pada kebiasaannya dan kebanyakannya apa yang terima melalui sanad yang sahih menurut sistem riwayat akan sampai kepada matan yang sahih. Itu keadaan biasanya. Dan sanad sahih, matan dia pun tidak bercanggah dalam sistem riwayat ni. Dari segi sistem riwayat, sistem kritik matan hadis tu
Tak bercanggah. Matan pun sahih. Juga menurut sistem dirayah jadi sahih juga lah. Begitulah sebaliknya matan yang berisi kandungan hadis yang bertepatan dengan sistem dirayah, sistem kritik sanad ni. Sistem kritik matan hadis ni. Kebanyakannya datang dari sanad yang sahih mengikut sistem riwayat. Jadi kalau matan hadis nampak comel kan. Jadi dia akan jadi maknanya comel biasanya lah, tidak bercanggah. Lihat tersebut as-salih ulumul hadis wal mustalahu muka surat 233. Sistem dirayah dimasukkan di sini ialah sistem yang termasuk di bawah ta'rif istilah khusus dalam ilmu hadis. Antara ta'rif yang diberikan berhubung dengan sistem dirayah ini ialah seperti yang telah dikemukakan oleh Nawab Siddiq Hasan Khan, bahawa ilmu dirayatul hadis bahwa ilmu هو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. Bermaksud ilmu dirayah hadis ialah satu ilmu yang membincangkan tentang erti yang difahami daripada lafaz-lafaz hadis. Begitu juga maksudnya berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab dan peraturan syariat di samping bersesuaian pula dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirayah hadis tu bincang lafaz-lafaz hadis, mata-mata hadis lah. Nawab Siddiq Hasan Khan Abjadul Ulum jilid 2 muka surat 220. Ni ta'rif ini dikemukakan juga oleh Haji Khalifah dalam Kashful Zunun. Haji Khalifah dalam Kashful Zunun dan Tausi Kubra Az-Zadih. Tausi Kubra Az-Zadih dalam Miftah As-Sa'adah wa Misbah As-Si'adah. Ketika membicarakan topik dirayah ini, Haji Khalifah ni berkata lah, wa mawdu'ahu ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam min haitsu dilalatiha 'ala al-ma'na al-mafhum aw al-murad. Bermaksud topiknya dirayatul hadis ialah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segi makna dan maksud yang ditunjukkan olehnya. Haji Khalifah Kashfuz Zulum jilid 1 muka surat 135. Makna maksud adalah makna dan maksud mata hadis, kandungan hadis. Pemakaian sistem dirayah ni adalah sesuatu yang berlandaskan Al-Quran Al-Karim dan amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan bijaksana juga. Jadi bukan mana-mana ulama ko kita ko ulama ko dah. Tapi dia berdasarkan Al-Quran dan juga amalan sahabat ni. Antara Al-Quran yang dapat disebutkan dalam ialah dua firman Allah Taala di bawah ini. Dawla in sami'tumuhu zanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Bermaksud mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Mengapa tidak kamu berkata ini adalah suatu berita yang bohong yang nyata? Surah An-Nur ayat 12. Kita cerita pelik bunyi pecah dusta, tiba-tiba kita benar ni masalah orang ni. Cerita gosip cerita palsu dah. Hak kita kata pelik ni ramai percaya macam ni lah kita kalau video kat YouTube kat geng lepak lah lepak boleh dengar 70,000 80,000 orang dia dengar dia kecek dah tak ngarut kursi tu ramai dengar dah. Hak Dr. Basit ni berapa ratus dah berapa puluh ada ada hasil hebat tu mudah dah alim dah. Jadi gitu kadang benda-benda karut-marut ni orang yang mudah dengar cerita bohong cerita belauk cerita pasal Gunung Jerai ni. Cerita tentang pelik-pelik tu ramai hak percaya dah. Hak ada soal perbincangan ilmu yang ilmiah ni tak ada percaya mana dah. Ni masalah ni. Begitu juga gosip politik dah, fitnah politik dah. Hak cara benda hak. Kalau kita fikir dengan bijaksana nampaklah bohongnya tapi orang percaya dengan fitnah politik dan apa dah. Gitu juga bukan zaman kita dah pernah berlaku di zaman Osman dah. Cerita huru-hara sampai terbunuh Osman tu cerita-cerita politik yang memecah belah dan juga yang propaganda dah. Seterusnya kita pergi firman Allah Taala lagi. Wala istami'tumuhu qultum ma yakun lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Bermaksud dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu sekali-kali tidaklah patut kami perkatakan tentang perkara ini. Maha suci engkau wahai Tuhan kami ini adalah dusta yang besar. Surah An-Nur ayat 16. Nampak pelik tak bercanggah dengan pemikiran logiknya. Kita kata dusta lah. Tak nanti kau sangat tak cari sanad tu.
Tak kira dia tak guru kau hebat setengah mana, nampak pelik dah. Mikirlah kita ni cerita macam geng-geng ni tentang Imam Bukhari tidak faqih ni. Imam Bukhari dikatakan tidak faqih dengan cerita nakal, tak logik, minum air susu kambing ke apa tak. Jadi anak sesuai, untuk menasabah lah hasu dah. Tidak bodoh setara tu Imam Bukhari. Jadi kita dengar cerita pun tak logik. Tapi setengah ni mengaku mengaji hadis ni lah, Diobandi ke apa tak. Terdapat dalam kitab As-Sarakhsi ke apa tak, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi ni nah, ada yang tidak bersanad cerita tu boleh percaya dah. Tak ada sanad pun masalah riwayah masalah dah. Tiba-tiba sanad pun tak ada. Boleh percaya benda-benda gitu ya. Jadi benda pelik lah. Tak sepatutnya orang yang mengaji ni boleh percaya benda-benda yang karut seperti tu lah. Cerita-cerita pelik kat tolak dulu. UKAD tolak dulu. Cerita-cerita pelik karut dah. Tak logik, fitnah. Benda yang boleh merosakkan masyarakat ke apa, tolak dulu dah. Benda hak pelik, jangan terima dulu dah. Tamim, Bani Tamim, tanah Melayu. Apa kait tanah Melayu? Tamim ni nak jamin dulu lagi. Tanah Melayu tak wujud, istilah tanah Melayu pun tak wujud lagi dulu dah. Jadi ada lebih Tamim, lebih tanah Melayu. Tak logik lah benda-benda gitu nak fikir dah. Okey, sebenarnya usul dirayah hadis. Dah kita sebenarnya usul dirayah hadis yang akan dikemukakan tidak mesti dah diketahui oleh setiap orang pengkaji hadis. Bukan riwayah saja, dirayah hadis pun belajar dah, ada kaji dah. Demi menjaga ketulinan dan kesucian hadis dah. Usul-usul ini juga akan menyelamatkan umat Islam daripada tipu daya dan perancangan jahat oleh pihak musuh-musuh Islam di sepanjang zaman. Para ulama kita dari dahulu sampai sekarang tidak putus-putus membuat kajian tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya panduan yang praktikal ini diterima umat dalam keadaan tidak bercampur bau dengan kepalsuan yang senantiasa disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ada cerita-cerita pelik dah. Ada cerita apa nak kalau niat ngapa Quran tak ada ngapa dah. Ngapa sikit mati dah. Jadi dari kubur tu ada dihantar malaikat suruhnya apa ajar yang ngapa Quran siapa habis dah. Benda tak logik, benda-benda tidak ada dalam yang sahih, yang tidak disebut Al-Quran dan hadis yang sahih, tiba cerita tu mari memang tahu dah. Jadi kita nak kritik dah, kena fikir tu logik tu logik dah. Sedangkan dalam kubur tidak ada lagi, tidak ada lebih gapo ngapa Al-Quran dalam kuburnya dah. Tidak lagi digunakan untuk berfaedah, untuk membawa sebagai pahala amalan dia lah. Jadi benda yang kena berfikir dirayahnya. Ke dalam usul yang berterusan itulah lahirnya tokoh-tokoh seperti Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini dan lain-lain. Sebagai besar daripada usul-usul yang akan dikemukakan nanti sebenarnya telah dikemukakan juga oleh tokoh-tokoh seperti Imam Ibn Jauzi, Ibn Al-Qayyim, As-Sakhawi, Al-Jazari, Mula Al-Qari, Maulana Shibli Nu'manin, Maulana Habibur Rahman dan lain-lain. Jadi benda ni berterabu ada. Kitab ni ada sini, sini ada sini. Jadi Maulana Asri ni kumpul secara sistematik lah dah. Itu je pentingnya ia secara lebih kata-kata nampak tersusun di satu tempat dah. Gitu juga kita kalau kita pengkaji, kita rasa menarik baca tesis ni, master ke PhD ke dah. Ijazah kurang sikit dah. Jadi peringkat-peringkat tersebut tu susunan dia dah. Dalam topik tu kita cepat faham, poin jelas dah. Ringkasan pada perbahasan-perbahasan kitab-kitab yang banyak, jadi kita cepat boleh ilmu lah. Dengan kemuat lah, dengan kemah dengan cek hadis lagi. Banyak perkara yang lebih mempercepatkan proses ilmu dah. Begitu juga ni Maulana Asri buat kitab ni, usul jarayah ni. Kalau nak kira kat boleh siapa tahap buat PhD ni. Tahulah nak bui orang bui ke tak, tapi kalau kira kat boleh tahap ni, boleh siapa tahap PhD ni kitab dia ni. Sepatutnya orang boleh kena bui Maulana Asri ni profesor ke doktor dari segi kajian dia ni. Setarah lah kita tengok ni. Dah. Seperti Dr. Hamka dia buat apa, dia buat kenapa dipanggil Dr. Hamka dah. Al-Azhar bagi tu dah. Al-Azhar Syarif tu bagi gelar doktor kepada Dr. Hamka tu dah, kerana tafsir Azhar dia lah dah. Tafsir Azhar dia. Jadi kita gitulah nah. Wallahu a'lam. Semoga Allah merahmati mereka semua lah, ulama-ulama dulu yang telah berjuang untuk memberikan maklumat ilmu lah, kaedah-kaedah usul-usul nak untuk kita terima atau tolak hadis-hadis
yang pelik-pelik ni lah. Yang pelik-pelik ni yang bercanggah dengan usul dah. Jadi kita bincang setakat muqaddimah dulu, kita sambung lepas ni lah tentang usul pertama. Tentang usul dirayah ni, usul kritik matan hadis, isi kandungan usul dirayah hadis, usul kritik isi kandungan hadis. Kita akan beritahu lepas ni. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bika, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.